Okey, Untuk silakan. membantu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tutup mic. Semua dah boleh buka kitab Akhlak, tengok muka surat 24. Kitab Akhlak muka surat 24. Okey. Belum siap. Okey. Sekejap, tunggu saya. Okey, dah ready belum? Belum, jap. Dah. Okey, dah belum? Kejap, cikgu, kejap. Masya Allah, kejap. Wah. Dah pisang. Masya Allah. Ini ada. Belum wifi. Dah Riz. Ramai semua orang tunggu awak ni. Dah. Okey. Okey, sekarang. Dah boleh dah. Okey, dah tutup mic. Semua tutup mic. Haris ada hal, tutup mic. Okey, yang lain tutup mic. Okey, hari ni kita nak belajar tentang akibat tidak menjaga masa. Okey, kita tengok seterusnya. Tengok yang pertama adalah timbul rasa kecewa dan sesal di kemudian hari. Okey, sebelum tu pergi tengok dekat kitab. Awak tengok dekat kitab. Dekat poin yang pertama, akibat tidak menjaga masa. Yang pertama adalah Islam melarang kita membuang masa kerana masa menentukan kejayaan atau kegagalan seseorang. Okey, jadi bila awak nak berjaya, awak nak capai matlamat awak dalam hidup, awak kena tepati masa. Sebab bila awak tak pandai jaga masa awak, tak pandai manage masa awak, nanti awak tidak dapat menentukan sama ada awak dapat tak capai apa yang awak nak. Okey, yang baru masuk tengok buka kitab Akhlak muka surat 24. Okey, kita nak belajar tentang akibat tidak menjaga masa. Tengok dekat situ. Islam pun melarang kita ni. Ya? Muka surat 24 ada kerja ke? Nanti bagi saya ajar dulu ya. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Islam dah melarang kita ni sebagai umat Islam untuk membuang masa sebab masa ni lah menentukan kejayaan atau kegagalan seseorang. Dekat surah dekat ayat Al-Quran, surah Wal-As pun dia ada cakap tentang masa. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Jadi bila awak semua ni tak pandai manage masa, asyik main game, asyik buat benda-benda yang tidak berfaedah, maknanya awak tidak dapat capai apa yang awak nak kalau awak tak pandai manage masa awak. Okey, kita tengok poin yang kedua, membuang masa. Tengok kat kitab, membuang masa artinya melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak. Nampak melepak, suka pergi kat rumah kawan-kawan lepas tu lepak benda-benda tak berfaedah, gosip-gosip, jadi makcik bawang yang perempuan, yang lelaki jadi pakcik-pakcik bawang. Lepas tu berpoya-poya ni buat benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda lara ni perkara yang sia-sia. Lepas tu berangan-angan kosong. Lepas tu suka melakukan perkara yang sia-sia. Ini adalah salah satu contoh maksud erti membuang masa. Okey, kita tengok dekat dalam kotak tu, antara keburukan tidak menghargai masa ialah, okey, kita tengok dekat slide ustazah ni. Yang pertama, timbul rasa kecewa dan sesal di kemudian hari. Okey, jadi bila awak tak pandai hargai masa awak, jadi bila contoh awak dah set
hari ni pukul 3 awak nak kelas. Tapi awak tak ada rasa tanggungjawab pun nak melakukan kelas. Awak nak disiplin, nak duduk dekat depan handphone, nak dengar apa yang cikgu nak cakap. Tapi awak buat benda-benda yang tak berfaedah. Sambil saya tengah mengajar ni, awak pergi main game. Saya tengah mengajar ni, awak makan dan sebagainya. Tak hormat saya. Itu adalah salah satu contoh awak membuang masa. Okey, tengok kotak warna hijau tu apa? Nampak tak? Apa dia? Cuba baca. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Okey. Pandai. Okey, warna oranye tu tidak disukai. Tidak masyarakat. Okey, pandai. Jadi dibenci oleh Allah dan Rasul, tidak disukai masyarakat. Jadi ini adalah salah satu keburukan kalau awak semua tidak pandai menghargai masa. Okey, tutup mic. Okey, tutup mic. Okey. Okey, tutup mic. Haris, tutup mic. Okey, baru saya dengar suara saya. Aduh, korang ni. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok yang kotak hijau tadi. Awak cakap dibenci oleh Allah dan Rasul. Kotak oranye tidak disukai masyarakat. Jadi, siapa je suka kan? Siapa je suka kalau kita ni membuang masa? Contoh, kawan awak suka buat benda-benda yang tak berfaedah. Jadi, awak suka ke nak dekat dengan dia? Jadi, awak sebagai kawan, awak perlu menegur. Tak boleh tinggalkan dia macam tu. Tegur nasihat. Contoh, Haris tak elok macam gini. Kena dengar kata cikgu, kena dengar kata mak bapak, jangan suka main game dan sebagainya. Itu contoh. Jadi timbul rasa kecewa dan sesal di kemudian hari, tidak disukai masyarakat. Jadi orang sekeliling kita akan pandang serong terhadap kita. Lepas tu Allah dengan Rasulullah pun tak suka kalau umat Islam ni tidak menghargai masa yang ada di hadapan mereka. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah masa depan tergadai. Jadi bila kita ni tak menghargai masa, tak pandai menghargai masa, tak pandai untuk menghargai peluang yang ada dalam depan mata kita, jadi masa depan kita tergadai. Contoh, awak ni sekarang dalam tempoh untuk belajar. Jadi bila dalam tempoh belajar ni, belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Sebab bila awak tak belajar sungguh-sungguh, bila cikgu suruh buat kerja tak buat, bila cikgu suruh buat kerja dalam masa yang ditetapkan, tak hantar dan sebagainya. Jadi bila awak tak belajar, awak tak fokus, awak tak study, awak tak revision, tak ulang kaji dan sebagainya, jadi masa depan awak tergadai macam tu je. Jadi bila ada kawan yang dia malas tapi dia perform dalam pelajaran, dia punya keputusan dia memang straight A dan sebagainya, awak jangan ikut kalau awak tak mampu jadi macam dia. Awak jadi be yourself, jadi diri awak sendiri. Awak kena, kalau awak tak mampu buat macam tu, awak kena belajar sungguh-sungguh. Jadi bila awak macam gini, awak punya pun setaraf dengan kawan awak. Jadi kita tengok yang seterusnya adalah gagal dalam pelajaran atau pekerjaan. Jadi bila dah dikatakan tidak menghargai masa ni, maka dalam apa jua yang kita lakukan, kita akan mempunyai kegagalan. Contoh dalam pekerjaan, bila awak dah kerja, awak suka datang lambat, masuk kerja pukul 8, tapi awak datang pukul 10. Tak ada majikan yang suka pekerja dia datang lambat. Sama juga macam saya. Contoh, kalau saya jadi guru, kan selalu saya ni kena datang sebelum pukul 2. Kalau saya datang pukul 3, mestilah awak semua terabai dalam pelajaran, tertinggal, saya datang lambat dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh kenapa kita ni kena menghargai masa. Tanggungjawab akan terabai. Itu contohlah salah satunya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kerja tidak disiapkan pada waktu yang telah ditetapkan. Ini salah satunya.
Ni tengah PDPR kan. Jadi tolong bila cikgu-cikgu awak, bukan saya je, cikgu-cikgu awak yang lain kalau bagi kerja sekolah pagi ke, sekolah rendah ke, tolong siapkan. Kalau dia suruh hantar pada waktu tu, hantar pada waktu tu. Jangan biarkan cikgu tertunggu-tunggu dengan tugasan yang mereka telah berikan pada awak semua. Jadi bila contoh lepas ni cikgu bagi kerja pukul 3.30 siapkan. Lepas tu hantar pada cikgu. Tapi awak buat apa? Awak main game. Contoh, kalau ada masalah tolong bagi tahu. So cikgu tahu apa masalah awak, kita akan selesaikan sama-sama. Tak adalah cikgu push awak untuk terus siapkan pada waktu yang cikgu tetapkan. Itu contohnya. Lagi apa? Tengok yang seterusnya, memburukkan nama baik diri sendiri dan menjatuhkan maruah keluarga. Bila awak awak gagal dalam menjaga masa awak yang ada, umpamanya macam awak pun burukkan nama baik awak sendiri. Nanti bila kata, kenapa? Siapa saya nak bagi contoh? Contohlah, saya ingat nama, saya sebut nama siapa kan? Okeylah, ada ke nama Damiah kat sini? Okey, contoh kalau Damiah ni jenis yang datang lambat. Lepas tu nanti Damiah sendiri yang akan burukkan nama Damiah sendiri. Ni contoh yang saya boleh tunjukkan kepada awak. Bila awak dah macam ni, sama juga macam awak jatuhkan maruah keluarga awak. Orang akan tengok siapa mak bapak dia ni. Kenapa anak dia ni biarkan pergi sekolah lambat dan sebagainya. Itu adalah salah satu keburukan kenapa kita ni tidak menghargai masa. Jadi awak semua nak ke jadi macam ni semua? Nak ke tak nak? Tak nak, mestilah tak nak kan? Okey, jadi bila dah tahu antara keburukan tidak menghargai masa, jadi wajib untuk awak semua belajar, ubah diri masing-masing, amalkan apa yang awak belajar, jadi orang yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan negara. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, faham? Faham. Memang anak-anak ustazah memang semua pandai-pandai. Faham. Tak ada soalan langsung kan? Okey. Jadi nanti Faham. saya nak bagi kerja ni, boleh tak? Boleh. Okey. Semangat. Boleh lah. Yelah. Okey, nanti ustazah bagi dalam grup WhatsApp, tolong siapkan. Okey, kalau yang tak ada printer dekat rumah tu, salin dalam buku tulis akhlak. Dia ada kat sebelah ni. Apa? Dia ada kat tepi ni. Ada kat tepi ni apa? Tepi sebelah ibu saya. Okey. Sekejap. Ustazah bagi tugasannya sekejap. Mindset. Baik. Mindset dulu. Alah, sikit insert. Kelima. Ya, nak angkat WhatsApp. Okey, ustazah ada bagi tu dekat WhatsApp. Tolong siapkan. Lepas tu Dah. Dah. Okey, lepas dah Kembali Ustazah Izzati. Okey, lepas dah siap nanti tolong ambil gambar, hantar dengan ustazah macam biasa. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi betul tak ada apa-apa soalan? Faham? Okey. Apa? Apa Zahirul? Okey. Jadi siapa yang ada printer tu dah boleh print, lepas tu scan, lepas tu tampal dalam buku. Yang tak ada printer kat rumah, salin dalam buku macam biasa. Yang ada printer, print, lepas tu tampal dalam buku. Bagi cantik sikit. Ada? Okey. Okey, saya rasa
itu saja untuk hari ini. Kita akhiri kita punya PDPR kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye.